Okay, so basically chapter 3 ni dia panjang sikit, dia ada calculation baru. Kita dah tengok hari tu macam mana nak tahu ukuran dalam bentuk imperial ataupun metric system. And then tentang mass ataupun isi padu, volume, dan lepas tu chapter 3.2 ni cost element yang adalah which is cost percentage dengan sales. Okay, so latihan pun saya dah bagi dekat pelajar. Saya harap pelajar dah buat dan hantar. Yang belum hantar, sila buat hari ni. Okay, lepas tu habis je bahagian tu, masuk bahagian 3.2.3. Okay, dia tulis explain physical inventory control. Okay, so maksud dia physical inventory control is a process where a business physically counts its entire inventory. Maksudnya proses pengiraan perkara fizikal dalam inventory, dalam stok store awak. Okay, jadi bila kita di institusi hotel yang ada store besar, yang ada simpan stok, staff kena tahu berapa banyak barang yang tinggal baki untuk bulan itu, dan dia kena tahu berapa pembelian yang dia kena beli lagi supaya stok tu cukup untuk digunakan pada bulan hadapan. Jadi apa hari ni pelajar kena tahu adalah ada 5 cara, okay, 5 possible ways of assigning values to units of products in a physical inventory. Maksudnya ada 5 kaedah atau cara macam mana kita nak tahu nilai produk ataupun nilai stok yang ada dekat inventory kita, yang ada dekat store kita. So basically apa yang awak belajar hari ni adalah contohlah, contoh kita beli pen ni bulan lepas RM2, tapi bila beli bulan depan harga dia RM2.10. Beli bulan lagi satu harga dia RM2.50, dan beli bulan seterusnya harga dia RM2.80. So maksudnya keempat-empat pen yang kita beli ni walaupun pen yang sama tapi harga dia berbeza mengikut bulan tu. Jadi dari situ kita nak tahulah, kadang-kadang dalam stok dia akan bercampur dah. Stok yang lama bawa ke bulan depan, bawa ke bulan seterusnya. Jadi kita dah tak ingat yang ni hari tu harga berapa, yang ni harga berapa. So tujuan method hari ni yang saya nak ajar adalah macam mana kita nak tahu harga item ini mengikut 5 kaedah yang ada. Okay. So dalam ni dia cakap ada 5 method. So the first one is actual purchase price method. Okay. Harga actual pembelian. Okay, actual purchase price method. Okay, and then number 2 kita ada first in first out method, maksudnya FIFO. Okay, number 3 weighted average purchase price method, harga purata keseluruhan barang. Number 4 latest purchase price method, harga paling latest, dalam bahasa lain harga paling terkini. And then number 5 last in first out method, harga yang earliest, yang paling awal dibeli. Okay, so kita akan tengok setiap satu. So basically bila dah masuk part yang ni, dia akan bagi soalan macam ni dekat pelajar. Kalau exam pun sama, dia akan bagi satu situasi inventory first, pembelian dia 10 tin. Okay, dia cakap kat sini opening inventory on the first of the month 10 tin yang berharga RM9.98 satu. So lepas tu dia cerita lagi, beli pula pada 7 hari bulan 24 tin, harga dia RM9.70 pula. Beli lagi pada 15 hari bulan 24 tin lagi, harga dia RM9.60 pula. Beli lagi harga pada 26 hari bulan, harga dia RM9.45. So bila awak tengok harga setiap kali dia beli tak sama. Jadi daripada situ kita kena guna formula 5 method yang saya cerita tadi tu. So ni gambaran sahaja. Saya nak pelajar tengok dulu situasi dia macam ni. Jadi ada beberapa cara untuk kita kira lah. Okay, so mari kita tengok
basically macam ni yang pelajar kena tahu. Okay, apa yang saya nak tunjukkan yang teori dulu part kira yang kat bawah tu tak payah tengok lagi sebab dia akan relate dengan soalan yang sebelah, tapi kita tak nampak. Saya akan bagi full punya dulu. So actual purchase price method yang pertama. So dia cakap this can be done only if those prices are marked on the units. If the can of crushed tomatoes are marked with actual purchase price, totaling their value is obviously a simple job. So dia cakap bila ada soalan, saya akan buat dua ni lah, senang. Kalau saya buat dua page, korang boleh ni tak? Kalau saya buat dua macam ni, korang boleh nampak tak? Boleh buat. Sekejap saya try zoom sikit sebab dia dalam nota ni dia bagi nota je. Okey, contoh. Okey. Contoh yang tadi saya cakap actual purchase price yang slide sebelah ni. Okey. Dia dah highlight mark with actual purchase prices. Maksudnya bila dia bagi soalan, dia dah mention siap-siap. Okey, tengok words yang saya bagi ni. Saya highlight dululah warna merah ni. Okey, dia bagi tahu 10 unit purchase on 11 January. Awak kena tengok balik pada 11 January, 10 units dia RM1.20. 8 unit purchase on 18 January. So 18 January dia bagi tahu dah berapa unit yang dia beli. Okay, so now saya rasa korang masih blur lagi, tapi tak apa. Saya just nak tunjuk dulu. Basically soalan dia akan keluar macam ni lah, yang macam saya tunjuk dekat slide ni. Okay, so itu actual purchase price adalah soalan tu. Kalau awak tengok, dia dah cakap dah berapa unit dia beli dan kita kena kira berapa. Berbeza dengan method yang lain. Kalau awak tengok method lain dalam slide, dalam word saya ni, dia tak cakap pun berapa kita kena beli dan macam mana kita nak kira. Faham tak? Nampak tak? Kalau actual purchase price, dia dah cakap 10 unit dah dibeli pada sekian-sekian hari bulan. 8 unit dibeli pada sekian-sekian. So, kita dah dapat keywords dekat situ. Tapi kalau dekat soalan kedua ni, first in first out method, macam mana aku nak kira? Tak ada value ataupun tak ada nombor dalam soalan tu. Okay. So, untuk method kedua ni, first in first out, okay, saya share screen ni dulu. Okay. Kalau first in first out method, saya dah letak dalam kurungan latest prices. Maksudnya latest dalam bahasa lain adalah paling latest ataupun terkini. Jadi kalau latest prices, kena tengok dekat soalan dia, dia akan bagi tahu tarikh yang terakhir kita beli tu berapa hari bulan. Okay, so kalau dalam soalan saya bagi dekat words ni, tarikh terakhir yang kita beli adalah pada 30 hari bulan 1. So itulah yang dimaksudkan dengan latest purchase price. So kita kena tengok value yang ada di sinilah pada 30 hari bulan. Itu maksud dia. So kalau soalan dia keluar first in first out method, macam mana nak kira, awak kena set dalam kepala awak. Kalau FIFO method ni, dia adalah harga latest, harga terkini. So, you kena tengok dekat tarikh yang paling akhir. Tak semestinya dalam soalan tu memang 30 hari bulan. Maksudnya, mungkin dia akan letak 28 ke, 29 ke, tengok soalan. Tapi, dia adalah tarikh yang paling bawah sekali, which is yang paling last dia beli produk ataupun stok tu. Okay, so itu first in first out method. Okay, assume that stock has been rotated properly during the period so that the unit consumed were the first to be placed on the shelf. Okay, so first in first out method adalah harga terkini. Then method yang ketiga, nama dia adalah weighted average purchase price method. Untuk method yang ketiga akan berlaku dua pengiraan di mana awak kena dapatkan dulu nilai purata keseluruhan produk, keseluruhan stok. So kena tahu dulu formula purata, iaitu purata sama dengan jumlah bahagi bilangan. P sama dengan J
bahagi B. So mana jumlah, mana bilangan. Tapi saya akan tunjuk contoh sekejap lagi. So baru awak akan boleh nampak lah. Okay. And then settle weighted average. Seterusnya kita ada latest purchase price method. Ini pun sama lebih kurang macam FIFO. Dia pakai latest, harga paling latest. So dia tulis dalam kurungan most Puan, laju sangat Puan. Laju sangat. Macam tadi yang Puan cakap ada 2 calculation kan untuk nombor 3 tu. Satu lagi apa dia Puan? Satu purata keseluruhan stok, satu lagi? Dia macam ni. Dekat bahagian average, awak kena kira dulu berapa jumlah keseluruhan produk dengan berapa jumlah harga. Kita kena bahagi dua tu. So kita dapat nilai average. Lepas tu dah dapat nilai average tu, kita kena darabkan dengan stok yang ada. So maksudnya ada dua benda. Tapi sekarang ni saya hanya cerita je dulu. Sebab saya akan tunjuk cara kira untuk setiap method ni baru awak nampak. Sebab sekarang dia hanya tulis teori je dalam slide awak ni. So yang penting bahagian weighted average purchase price ni dia jalan kerja dia banyak sikit. Sebab dia kena bahagi dengan purata dulu, baru kena darabkan dengan total item tu. Mungkin awak akan keliru dulu. Saya cerita dulu teori dia, nanti baru saya tunjuk cara kerja, baru awak boleh follow. Okay? Maksudnya Puan yang 2 tu, mula-mula yang purata jumlah bagi bilangan dah dapat tu yang kena darab dengan stok yang sedia ada tu. Betul. Maksudnya itulah calculation tu. Ya, betul. Sebab selalunya pelajar dia lupa lepas dia buat purata, dia tak darab dengan jumlah stok tu. So markah kat situ tertinggal lah satu. So untuk bahagian weighted average purchase ni ada 2 part yang kena buat. Okay, jangan risau, saya akan tunjuk cara kerja dia sekejap lagi. Okay, so yang tadi latest purchase price sama jugalah. Dia lebih kurang macam FIFO. Dia ambil harga yang paling latest, yang paling last dibeli, yang last di purchase. So dia cakap macam mana nak kirakan stok. Macam contoh tadi tu lah, kita beli setiap pen ni bulan yang berbeza, tapi untuk guna method latest purchase price, saya kena ambil harga pen yang dibeli pada bulan latest tu mungkin bulan sekarang, bulan 10. Ni mungkin beli bulan 9, bulan 7, bulan 8. So untuk latest purchase price, saya kena ambil harga yang ni, saya akan darabkan dengan stok, baki stok yang ada dalam inventory tu. Alright? Okay. Yang soalan latest purchase price ni paling senang, dia tak ada formula lain. Ambil je harga bulan 10 tu contoh, darabkan sahaja dengan baki stok yang ada. Itu sahaja. Dia straight to the point lah. Okay. And last kali adalah last in first out method. Dia terbalik dengan FIFO. Kalau first in first out method, kita ambil harga latest, harga terkini yang baru. So kalau last in first out method, kita ambil harga yang paling awal dibeli. For example, pen ni bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. So kalau last in first out, kita ambil harga yang earliest price ni dulu kita kira. Barulah kita tengok yang lain. Okay, mesti korang pening. So saya nak bagi awak terus nampak. Boleh, saya akan tunjuk cara yang ni, which is yang words ni. Alright. So perkara pertama, bila keluar soalan macam ni, warna hitam lah. Okay, bila keluar soalan macam ni, apa pelajar perlu highlight adalah baca soalan dia macam ni. Dia cakap, following information about one of the item carried in the food inventory of the Tony Roma's restaurant is taken from inventory record for the month of January. So maksudnya ini adalah rekod bahan di restoran Tony Roma pada bulan 1, bulan Januari. Okay, so dia tulislah opening inventory dia beli ada tinggal 12 unit, yang ni dia beli 14 unit, 11 hari bulan 1, 10 unit, 18 hari bulan 1, 16 unit, 30 hari bulan 1, 8 unit. So ini adalah pembelian pada bulan 1. Okey, saya nak senang kita buat ni lah. Ni soalan dia
US punya. So dia terbalik tarikh dia ni. Sekejap. Kita ubah dulu ni. Okay. So, bila dah habis last beli pada 30 hari bulan, so dia stated on January 31st, okay, pada January 31, the physical inventory indicated 18 units remaining on the shelf. Maksud dia, bila hujung bulan dia nak tutup account, ada 18 unit ataupun 18 stok yang tinggal di shelf tu, di rak store tu. So macam saya bagi contoh lah, kita dah beli pen ni 1 bulan 1, 6 bulan 1, 11 bulan, 18 dan 30 bulan. Jadi within the month, dalam tempoh bulan tu mestilah ada orang ambil guna dan pakai kan. Ambil guna pakai dan sebagainya. So bila hujung bulan 31, physical inventory baki yang ada dalam store tu adalah sebanyak 18 unit. Okay, so anggaplah pen ni 18 unit yang tinggal dan kita tak tahu unit yang ada tu daripada pembelian bulan 1 atau bulan 6 hari bulan 1 atau 11 atau 18 atau 30. Maksudnya stok tu dia dah bercampur. Jadi daripada situlah kita kena identify harga mengikut formula yang saya bagi tadi. Alright, so dah dapat soalan macam ni, awak nampak saya bold dekat soalan ni, 18 units. So basically, bila keluar soalan macam ni, kita akan kira nilai 18 units ni lah. So maksudnya daripada actual purchase price, FIFO, LIFO, weighted average, kita akan darabkan dengan 18 unit. Kalau soalan minta dia cakap physical inventory indicated 20 units, 20 unit. Awak kiralah 20. So it depends on the questions. What you need to do is you have to understand lah. Maksudnya kalau dia cakap 18, 18. Okay. Kita tengok cara nak kira yang nombor 1 ni. Actual purchase price method. Seperti yang saya cakap tadi, actual purchase price method dia straight to the point sebab dia memang dah letak siap-siap berapa banyak yang awak beli dan berapa banyak awak kena darab. Okay, kalau awak tengok kat sini, dia tulis 10 units purchase on 11 January. So awak carilah 11 Januari mana? Okay, ni 11 Januari. Kita warnakanlah senang. Okay, so ni 11 Januari dia cakap dia beli 10 units. So, apa awak perlu buat? Awak tulis macam ni 11 Januari 10 units darab, tengok harga dia berapa. Yang alias ni atau ni maksud dia per unit. Harga dia 1 unit bersamaan RM1.20. Jadi 10 unit tu darablah RM1.20. Okay, so kita buat RM lah. RM1.20. Tolong saya kira kejap. RM1.20 darab 10 jadi berapa? 12 Okay, so 11 hari bulan 1 nilai dia bersamaan dengan RM12. Baiklah. So kita tengok. Baru ada 10 unit. Jadi 8 unit lagi diperlukan untuk tentukan total stok tu. So dia tulis kat sini 8 unit dibeli pada 18 Januari pula. Okay, so kita tengoklah kat sini. Okay, mesti pelajar akan tanya. Dekat sini dia tulis 16 unit. Kenapa nak kena darab 8 je? Siapa boleh tolong saya jawab? Sebab bagi 2 apa ni? Bukan. Sebab mereka minta 18 unit je. Atas tu dah 10, dah bawah 8. Pandai. Sebab dekat sini yang utama ni dia beli untuk tempoh sebulan. Okay. Memang dia akan berubah lah 12, 14, 10, 16 dan 8 unit. Tapi apa yang kita perlu kira hanyalah di sini sahaja. Which means
sepanjang soalan tu hanya 18 unit je dalam kepala awak. Walaupun dalam ni 10, 14, 12. So atas ni kita dah ambil 10 unit. Jadi daripada 18 ni tolak 10, sah-sah lah bakinya adalah 8. Okay. So 8 kita darabkan dengan tarikh 18 hari bulan 1. So harga time ni adalah RM1.50. Okay. So RM1.50 awak darabkan dengan 8, awak dapat 12 juga. Okay. So buat macam ni, RM12. Okay. Dia tak habis lagi kat situ. Kalau ikutkan, awak kena tambahkan dia. So anggaplah macam ni lah. Nanti kalau pakai pen tulis tangan, awak buat simbol tambah lah. Ataupun kita buat je balik macam ni lah. RM12. Tambah RM12 bersamaan RM24. So untuk soalan actual purchase price, macam ni lah cara kerja dia. So kalau saya bagi contoh soalan lain, memang di bahagian actual purchase price ni saya dah bagi siap-siap dah berapa unit yang nak kena darab pada bulan tersebut. So awak ikut je soalan minta berapa. Kalau 10 unit, 10 unit lah pada 11 hari bulan. Kalau 8 unit, 8 unit lah pada 18 hari bulan. Okay, clear tak? Ada yang tak faham tak untuk actual purchase price? Puan nak tanya. Walaupun dekat atas tu pada 18 hari bulan 1, walaupun dia purchase 16 unit, tapi yang dekat ni kita nak kira 8 unit, so rate dia tetap sama lah, cuma darabkan dengan unit je lah. Tak ikut follow yang 16 unit kat atas tu. Tak, sebab awak kena tengok, awak hanya highlight dekat 80 units remaining on the shelf. Dalam 80 units tu, dia dah bercampur daripada pembelian 6 hari bulan, 11 hari bulan, 18 hari bulan, 30 hari bulan. So, kita tak tahu dah units yang baki ni dibeli pada bulan berapa, hari apa. Jadi, awak kena tentukan dia ikut nombor yang diberi ni je lah. Kalau dia dah cakap memang 10 unit pada 11 bulan, ni kebetulan memang dia 10 unit. Kalau kat sini dia beli 11, still kita ambil je 10 unit mengikut soalan minta ni. So samalah yang 18 Januari. Kalau ikutkan dia beli waktu tu 16 unit. Tapi dia minta kirakan 8 unit je. So awak tak payah tengok pun pembelian pada bulan tu berapa unit. Awak hanya tengok harga dia sahaja. Macam tu. So 8 unit, awak tengok harga dia RM1.50. Darab je direct. 8 darab RM1.50. Itu je. Sebab dia memang dah bagi soalan berapa unit dah. Unless yang bawah ni macam saya cakap, FIFO, weighted, latest dengan last in first out. Kalau awak tengok yang ni, lagilah. Dia tak ada nilai pun dia minta. Macam mana you nak dapatkan pengiraan tu? Faham tak? Clear tak? Clear banyak. Okay, so maksud dia actual, macam saya cakap actual. Dia bagi berapa, ikut je. Macam tu. Ikut je. Yang penting you tengok nilai harga di setiap hari bulan yang diberi. That's it. Alright? Walaupun dalam tu 16 tapi dia nak 8 unit, letak je 8 darab RM1.50. Kalau dia nak 7 darab RM1.50. Tak perlu fikir dah berapa unit yang dia beli pada time tu. Sebab baki 18 tu bercampur dah semua dalam remaining shelf tu. Okay. Lepas tu, yang nombor 2 ni pula. Okay. Kita dah jam dah. Macam mana nak kira? Dalam ni dia tak minta pun apa orang kata berapa unit nak darab. Alright. So, kalau ingat balik first in first out method, okay, dalam notes yang tadi tu, okay, kalau tengok slide saya cakap dalam kurungan dia adalah latest price. Okay. Boleh tolong saya dalam list ni mana latest price dia? 30 hari bulan. Okay. Alright. So, latest price dia adalah 30 hari bulan 1. So, kalau you nak ingat balik, you conteng je dekat nota ataupun kertas soalan ke apa. Remark dulu siap-siap. Okay. So, latest price ataupun harga terkini, which is harga paling baru kita beli.
So dalam ni berlaku dalam 30/1 tu ini nilai dia. Okay. So nombor 2 ni dia mencabar sikit je. So latest purchase price kita ambil 30 hari bulan 1. Apa-apa hal kita akan ambil nilai yang ni. Okay. So awak rasa macam mana nak indicate, nak tentukan harga berdasarkan 18 unit tu? Macam mana kita nak kira? Ada siapa-siapa ada idea? Tak ada idea. Okay. So basically, Puan ulang balik soalan tu. Soalan Puan. soalan Tadi Puan minta apa? soalan dia ni lah, first in first out method ni, macam mana kita nak kira yang 18 unit ni menggunakan formula first in first out. Okay, so untuk kira first in first out method, formula dia adalah menggunakan latest price. Kita ambil harga paling terkini dulu. Okay, so harga terkini berlaku pada 30 hari bulan 1. So dia purchase 8 unit bernilai RM1.45 each. Okay, so apa pelajar perlu buat? Ambil je semua unit dia sebab kita tak tahu. Kalau actual macam saya cakap, nombor atas ni memang dia dah sebut 10 unit beli bla bla bla, 8 unit beli bla bla bla. So untuk method yang ni, terus je awak ambil 8 unit. Sebab memang dia beli banyak ni je 8 unit pada 30 hari bulan, pada latest price tu. So awak ambil 30/1 8 unit, you darabkan je lah dengan RM1.45 tu. Tolong saya darab berapa? RM11.60. Alright, so awak dapat RM11.60. Okay, ingat balik, stok kita ada 18. Alright, jadi kita dah kira 8 unit. Alright, so kita perlukan lagi berapa unit untuk cukupkan 18? 10. Okay, so latest price sebab dia memang dia beli 8 unit je, kita akan naik pergi tarikh latest kedua. Maksudnya you akan naik ke 18 hari bulan. Okay. Dapatkan 10 unit je untuk tentukan harga tu. So ambil je 10 unit daripada kawan ke atas tu. RM1.50. So yang ni bersamaan dengan 15. Okay. Melainkan, okay. Saya tak boleh cakap lagi. Tak apa. Saya buat ni macam ni dulu. Okay, so macam biasa dah dapat, awak tambahkan dua benda ni. RM11.60 tambahkan dengan RM15. Berapa awak dapat? 26 unit 60. Yes, betul. 26.60. So ini maksudnya first in first out method. Kita ambil harga latest dulu yang kat bawah. Kalau tak cukup total remaining 18 tu, kita ambil kawan atas dia, 10 unit. So dia akan cukup jadi macam ni. Okay, clear tak? Clear one. Alright, okay. So ini FIFO, first in first out. Alright, so untuk weighted average purchase price, macam saya cakap tadi, average dalam bahasa Melayu kita panggil purata. So purata formula dia macam ni, PJ bahagi B. Okay, purata bersamaan dengan jumlah bahagi bilangan. Jadi di soalan kita ni, kita kena tentukan dulu mana jumlah, mana bilangan. Apa yang saya minta pelajar buat, tolong saya darabkan dulu ke semua ni. Maksudnya okay, saya warnakan dululah. 12 unit 16 unit dengan 8 unit. Alright, so nampak saya dah warnakan unit setiap hari bulan. So tolong saya 12 unit darab RM1.05 sama dengan berapa?
Berapa? 12? 50 sen? 60 sen. Alright. Yang ni? RM17.50 Okey. Ini 12. Kecil. 16 darab RM1.50. 24. Ini 8. Ni 11.6 kan? Alright. Ni 11.60 sen. Okay. So sekarang ni kita baru dapat jumlah setiap hari bulan. Kita belum tahu lagi. Ini perkara pertama. Maksudnya step pertama saya buat ni saya remark dululah kat sini. Step 1 totalkan setiap unit. Okay, kita dah totalkan setiap unit price kan. Okay, step kedua supaya awak nampak. Pelajar perlu tambah, maksudnya RM1.20 tambah RM17.50 tambah RM12 tambah RM24 tambah RM11.60. Tolong saya tambahkan dia. RM77.70, betul? Ya. Alright. Betul. Okay, so kita dah totalkan. So step kedua tadi kita panggil jumlahkan keseluruhan unit price. So inilah J tu. Maksudnya ni simbol J ni, jumlah tu berada di sini. Okay, saya buat macam ni lah so nanti saya akan share dekat group awak. Okay, so kita dah dapat J. Bilangan ataupun B ni mana you nak dapat? Ni jumlah bagi dengan unit. Sekejap saya buat simbol macam ni lah. So step 3 nampak kan saya dah warnakan merah ni. Okay, so merah ni you kena tambahkan dia juga. Maksudnya 12 tambah 14 unit tambah 10 unit tambah 16 unit tambah 8 unit. Totalkan semua. 60 unit. 60. 60. Yes. Sekejap saya ni sekejap. So yang ni tadi RM 77.70 sen kan. So yang ni 60 unit. Bila pakai formula tu bahagi terus apa? Dia okay. So step 3 tadi jumlahkan unit B. So step 4 pergi kepada formula yang kita bagi tadi. So kita dah ada unit tadi 60 which is bilangan, jumlah kita RM77.70. Jadi step 4 awak ambil lah RM which is jumlah tadi kan RM77.70 bagi dengan B iaitu 60 unit. Okay, 60. Alright, tolong saya cuba bahagi awak dapat berapa? 1.295 kan? Okay, kalau keluar 1.295 bundakan dia je. So kalau bunda
5 dah naik ke 9 ke 2 jadi 1.3 lah. Okay, so 1.295 jadi 1.30. Alright, RM. Okay, so ini adalah nilai purata untuk satu item. Okay, nilai per item. Okay, kalau awak tengok balik dekat soalan, macam yang ni lah harga belian dia RM1.05, RM1.25, RM1.20. So purata keseluruhan dia jadi RM1.30. Macam tadi Nasri ada tanyakan 2 cara kerja. So kita dah settle cara kerja di bahagian purata. So untuk step ke-5 ataupun step terakhir ni, macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita nak kaitkan dengan 80 units ni? Siapa boleh bagi idea? Puan tanya balik soalan tu tak faham. By 18. Okay, dia macam ni. Untuk soalan weighted ni, average ni, kita dah kira semua purata. So you akan dapat RM1.30 per item nilai dia. Jadi macam mana you nak habiskan soalan tu untuk dapatkan harga terakhir? Kita darabkanlah dengan 18 sebab kita nak tahu nilai 18 item tu. Faham tak? Sebab kita dah ada RM1.30 per item. So based on soalan, dia memang indicated 18 units. So you darabkan sahaja RM1.30 darab 18 units. So you akan dapat RM23.40. alright. So RM23.40. So inilah jawapan untuk soalan weighted average purchase price. So dia agak panjang sikit lah. So bila kita dah dapat soalan macam ni, you kena dapatkan jawapan dulu setiap unit, totalkan, dapat jumlah. Unit yang ni, totalkan, dapat total units. Then kita bahagi dia dulu, dapat RM1.30 per item, baru darab dengan 18 unit as stated in the questions. Okay. So sebab macam saya cakap tadi, kebanyakan pelajar selalunya dia habis sampai situ je, sampai RM1.30 je. Lepas tu dia lupa dah nak darab dengan remaining stock daripada soalan. Alright, so kena take note lah. Okay, so weighted average, harap semua orang dah boleh catch up. Cuk, korang ada kelas yang pukul 12? Okay. Okay, so Puan nak tanya, kalau kita dah stop sampai step 4, still dapat markah tak? still dapat tapi tak full lah. Satu markah. Okay. Thank you. Alright. So full mark dia 5 markah lah. Macam mana? So kalau untuk yang weighted average ni full mark dia 5 markah lah. Tak juga. Dia tengok orang yang buat markah tu. Kadang-kadang macam sini kan dia bagi 2 markah je. Mungkin 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Setengah. So yang penting kalau step 1, 2, 3 ni saya buat nak suruh awak nampak mana nak cari. Basically kalau you dah faham, you dah terus jump dekat sini lah, terus masuk, dah ada nombor figure kat situ. Saya buat nampak 5 step ni sebab saya nak tunjukkan dekat awak daripada mana bukti semua-semua tu. Alright. Okay. Number 4, method number 4, latest purchase price method. So yang ni pun paling antara yang paling senang juga. Kenapa paling senang? Awak tak perlu peningkan kepala. Dia tulis juga kat sini latest purchase price. Dia macam first in first out. Cuma first in first out tu dia guna dulu harga latest yang kawan dia yang ni. Okay, sebab FIFO first in first out, dia keluarkan dulu 8 unit, tapi lagi 10 unit tu dah habis, baru dia ambil nilai yang ni. Berbeza dengan latest purchase price, dia terus pakai je harga waktu latest purchase price ni. So pada 30 hari bulan 1 juga,
awak terus je ambil RM11.60 tu. Okey. Awak terus je darab dengan 18 unit. Macam tu je. Dia tak ada dah formula lain. Maksudnya you just terus ambil harga pada tarikh itu. Tak payah nak fikir kawan atas-atas dah. Sebab dia nak tarikh 30 hari bulan je. So dia straight to the point je. 30 hari bulan memang nilai dia RM11.60. Darabkan je dengan 18 unit. Habis je kat situ. So yang ni paling mudah lah untuk awak darab. So 18 unit awak darabkan dengan RM11.60. RM208.80. Salah. 11 unit pula. Sorry. Ini total. Ambil harga ni. Patutlah dia jadi beratus. Sorry, saya salah ambil. Kita ambil harga per unit ni. Yang ni. RM1.45. Salah pula. RM11.6. 60 sen. RM26.10. Bukan RM11.6. Okey, 11.45 darab 18, RM26.10. Ya. Betul. So latest purchase price, terus tengok nilai pada 30 hari bulan ni RM1.45 ni. Itu sahaja. Jangan tengok yang total tepi ni. Bukan. Dia hanya yang per unit ni. Kita nak tahu harga per unit. Clear tak yang lain? Wah, ulang balik pun yang tadi RM1.45 tu kan? Yang last tu kan? Ni. 30 hari bulan ni RM1.45. Kita darab. Sebab memang dia minta harga paling latest. So memang harga pada waktu itu bersamaan dengan RM1.45 per unit. So daripada 18 unit yang berbaki tu, darabkan je lah dengan RM1.45 tu. RM1.45 per item. Kalau FIFO, kita ambil 8 unit kat sini, darab RM1.45. Tapi ada balance 10 unit tu kena naik atas. Sebab nama dia first in first out. Dah keluar 8 unit daripada sini, balance 10 tu kena tarik daripada atas pula. 10 darab RM1.50. Kalau latest purchase price, tak payah kusut, terus je ambil 18 kat sini, darab dengan nilai RM1.45 tu. So dia dah tak ada mana nak cari lagi 10, mana nak cari lagi 8, tak ada. Awak ambil je remaining stock 18 tu, darabkan je nilai tarikh 30 hari bulan tu. Maksudnya darab yang bold tu lah puan? Darab ni harga per unit ni. Ini jumlah total, jangan confuse. So kita memang kena ambil indikator yang ni. Dia macam yang atas ni lah, weighted average tu. RM1.30 ni per item. So kita nak tahu nilai 18 item tu, darablah RM1.30. Sebab kita dah dapat nilai average. Okay, so sama juga yang latest purchase price method ni. Dia cakap latest purchase price harga dia adalah pada 30 hari bulan. Bermaksud pada 30 hari bulan, harga dia RM1.45 per item. So, kita nak tahu total 18 item, awak darablah RM1.45 darab 18. So, awak dapatlah RM26.10. Faham? Dia, okey, macam tadi kan saya tersalah kan, saya letak RM11.60 darab 18 kan. Kalau RM11.60 darab 18, dia akan jadi dalam 200 lebih. Kalau awak sempat fikir, okey, harga yang lain semua dalam lingkungan RM26, RM23. Maksud dia, range dia 20 lebih. Macam yang atas ni, RM24. Kalau tiba-tiba dekat latest purchase price awak dalam RM200 jawapan awak, so must be something wrong lah. Salah kira lah tu. Sebab dia akan
range harga dia semua dalam lingkungan 20 lebih atau 30. Itu sahaja. Kalau tiba-tiba dia jadi 100, maksudnya awak dah salah kira. Itu antara orang panggil survey mudah lah, logically punya jawapan. Alright. So basically latest purchase price, tengok je bulan tu yang terakhir, darabkan dengan nilai dan unit yang diminta. Okey. Yang terakhir adalah last in first out method. Okey. Kalau FIFO, okey. Kalau FIFO nama dia latest, latest. So kalau last in dia terbalik. Dia akan jadi earliest. Okey. Ataupun dalam bahasa mudah tarikh terawal. Okey. So, tarikh terawal dalam ni, mana tarikh terawal dia? 1st January. First, okay. So, 1st January. Kalau saya buat dua, sekejap sebab saya nak. Okay, so 1st January, awak terus je ambil 12 unit darab RM1.05. Okay. So, 12 unit. Saya buat tarikh dulu. 12 unit darab mana tadi? RM1.05. So awak dapat RM12.60 kan? Okey. Kita dah pakai 12 unit. Berapa lagi unit yang diperlukan untuk cukupkan 18? 6. Okey. So kita dah habiskan dekat 1 hari bulan. So kita turunlah ke hari bulan kedua, iaitu pada 6 hari bulan 1. So kita dah pakai 12 unit. Lagi 6 unit diperlukan. So kita akan darab 6 darabkan dengan value yang ini. So 6 darab RM1.25. Berapa? RM7.50. Okay. So dapat RM7.50. Macam biasa, totalkan kedua-dua item. Okey, awak dapat RM20.10. So inilah jawapan untuk last in first out method. Macam saya cakap tadi lah, harga nilai dia dalam lingkungan dekat-dekat je. Macam yang ni RM20.10. Macam yang ni RM26.10. Weighted RM23.40. FIFO RM26.60. Actual purchase price RM24. Dia tak lari jauh. Okey. Puan. Ya. Satu soalan ni dia ada 5 set calculation, jenis calculation ni lah. Ya. Lepas tu tiap-tiap calculation ni berkait sampai ke bawah Puan. Kalau maksudnya kalau tengah atau first silap, semua akan jadi silap lah kan? Tak, dia tak berkait. Dia tak berkait sebab setiap soalan dia dah ada method dia sendiri. Dia bukan berkait harga atas salah, harga bawah salah. Tak. Sebab macam actual purchase price, method dia memang dia dah bagi kena darab 10 unit darab pada 11 Januari, 8 unit darab pada 18 Januari. Kalau FIFO dia macam ni, awak hanya perlu tahu setiap function method tu. Kalau FIFO kurungan dia harga latest, harga terkini. Kalau weighted average, dapatkan dulu purata jumlah dan bilangan. Kalau latest purchase price, harga paling terkini yang diminta. Puan. Ya. Yang bawah tu 6 unit macam mana dapat Puan? Yang ni? Okey. Yang bawah.
Yang 6 unit. Yang ni kan. Kenapa saya letak 6? Sebab ni soalan dia memang cakap stok kita ada 18 sahaja. Jadi dekat 1/1 kita dah ambil 12 unit. Kita dah tarik 12 unit. So 18 tolak 12 tinggal berapa? So 18 tolak 12 tinggal 6. So basically apa yang berkait dekat soalan ni, kalau macam Nasri tanya tadi, setiap method dia tak ada kaitan. Cuma satu je yang awak kena fokus adalah remaining stock ni. Kalau soalan tu minta 18, setiap daripada method ni mesti kita tambah unit tu jadi 18. Okey? Kalau macam ni, 10 unit tambah 8 unit, 18. Okey. First in first out method. 8 unit tambah 10 unit pun jadi 18. Weighted average purchase price. Kita darab 18 unit juga sebab kita dah ada harga RM1.30 per item. Latest purchase price. Kita darab juga 18 unit sebab dia dah ada harga pada bulan terakhir tu bersamaan RM1.45. And last in first out method. 12 tambah 6 unit. You akan dapat 18 unit juga. Alright. So basically untuk bahagian ni, you kena baca dulu soalan kat sini. Berapa stok yang tinggal untuk kita kira mengikut method yang disuruh. Okay, so soalan ni kata 18. So saya dah highlight dah yang merah-merah tu. Semua bila kita tambah dia akan jadi 18. Alright, clear tak? Okay. Alright. Nanti share sampel ni pun. Ya, saya akan share. Jangan risau. Okay, so ini saya dah bagi contoh untuk awak nampak lah. Warna-warna ni semua senang. So at least you dah boleh tahu. Bawah ni ada latihan. Okay, saya nak, sekejap lagi kita akan bersurai dah ni. So latihan ni saya akan minta awak cuba buat. Refer notes yang saya conteng kat atas ni. Boleh? Sebab sekejap lagi pun korang ada kelas dan sebagainya. So saya akan forward dekat group. Cuba try buat refer yang calculation yang saya dah tunjuk kat atas ni. Okay, so macam contoh yang soalan nombor 2 ni. Kejap ni Julai ni. Kejap, 6/1. 1/7. Ya Allah. Okay, ni 11. Okay, so macam contoh soalan yang saya bagi ni kedai Kak Zah ni records for the month of July. So on July 31st, indicated 12 units remaining on the shelf. So maksud dia baki yang ada pada hujung bulan tu adalah sebanyak 12 unit. Okay. So dalam ni awak kena fokus kepada 12 unit sahaja. It's either dalam actual purchase price method ke, first in first out method ke, weighted ke, latest ke, dengan last in first out method. Kalau soalan yang atas tadi 18. Okay, saya dah besarkan dah ni. So masuk yang latihan kedua, pengiraan kita berlaku untuk 12 stok ni sahaja. Alright, clear tak? Clear, Boss. Okay, so saya akan stop dulu sampai sini. Saya akan forward dekat group. Saya nak minta pelajar cuba jawab dulu untuk latihan yang nombor 2 ni. Sebab kalau saya duk push nanti korang akan pening, saya pun pening. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan tak sebelum saya bersurai? Ni untuk inventory je, Abang. Iya. Hari ni saya fokus bahagian ni je.
Kalau saya masuk calculation lain nanti korang akan pening, bercampur. So saya nak awak nampak dulu method untuk setiap tajuk ni. Saya highlight tebal sikit. So basically daripada soalan inventory ni ada 5 method yang boleh kira. Okay. So setiap method berbeza dan awak kena tahu formula untuk setiap method tu. Yang penting yang ni, remaining stock. Soalan minta berapa? Soalan 1 minta 18. Soalan 2, remaining stock dia adalah 12. So make sure setiap unit yang you tambah sama dengan 12. Macam yang ni, actual purchase price tak payah serabut. Dia dah cakap 6 unit beli 16 Julai. Lepas tu 6 unit beli lagi pada 11 Julai. Awak ambil je nilai per item ni. Darabkan je dengan 6 unit tu. Okay? Clear? Alright. So saya share soalan ni dekat Telegram. Nanti korang jawab. Okay? And hari Jumaat ni nanti ada quiz. Okay? So quiz saya tak letak soalan yang ni lah. Quiz saya ambil soalan yang segitiga tu saja. Sale cost percentage. Okay, so at least awak ada 3 hari gap untuk quiz hari Jumaat tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa quiz calculation dengan teori ke calculation saja? Campur. Campur okay. Sebab chapter 1, chapter 2 banyak teori. Okay. Ada soalan lain lagi? Ada soalan? Tak ada, Wan. Tak ada. Alright, okay. So kalau tak ada soalan,